Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Hijrah 4 Mei bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Jabatan Kesihatan Pahang nafi kanak-kanak 8 tahun alami strok haba. Samun emas 1.8 juta ringgit lelaki tempatan ditahan. Jabatan Kesihatan Pahang menafikan dakwaan tular di media sosial berhubung kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun dari Pulau Tioman yang mengalami strok haba hingga terpaksa dirujuk ke Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Pengarahnya Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, kanak-kanak lelaki terbabit dikejarkan ke HTAA menerusi penerbangan ihsan helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM lewat malam semalam kerana dijangkiti kuman di otak. Menurut kenyataan jabatan itu, kanak-kanak terbabit mendapat rawatan awal di Klinik Kesihatan Tekek di Pulau Tioman semalam kerana simptom sawan setelah mengalami demam, muntah dan keletihan sejak 2 hari sebelum itu. Pesakit kemudian dibawa ke Jabatan Kecemasan HTAA untuk rawatan lanjut termasuk melakukan CT scan dan pengambilan darah. Pesakit dilapor stabil dengan diagnosis ada jangkitan kuman pada otak. Menurut Dr. Nur Azimi, maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, suhu harian di seluruh Pahang adalah kurang dari 35 darjah Celsius dan masih terkawal. Bagaimanapun, beliau menasihatkan orang ramai sentiasa berjaga-jaga bagi mengelakkan berlaku kesan kesihatan berikutan cuaca panas. Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah menangguhkan aktiviti luar membabitkan murid, guru dan pensyarah susulan fenomena cuaca panas. Larangan itu termasuklah aktiviti merentas desa, kawat, sukan, permainan, perkemahan serta pengajaran dan pembelajaran PDP luar bilik darjah. Arahan itu dikeluarkan KPM menerusi perkongsian di Facebook. Terdahulu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan KPM sudah mengeluarkan pekeliling berhubung larangan sebarang aktiviti luar bagi mengelak serangan strok haba yang berkuat kuasa semalam. KPM sebelum ini turut memberi kebenaran khas kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan di bawahnya untuk memakai pakaian atau baju sukan bagi mengelak sebarang komplikasi kepada kesihatan. Malah pemakaian tali leher juga tidak diwajibkan bagi murid yang memakai pakaian seragam sekolah. Ahad lalu KPM mengeluarkan garis panduan termasuk membenarkan sekolah ditutup sekiranya cuaca panas berada pada tahap amaran 2 dengan suhu tertinggi melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Bulan lalu seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun meninggal dunia di Kelantan akibat strok haba dan dehidrasi. Muhammad Syamil Akil menghembuskan nafas terakhir di Klinik Kesihatan Balai dekat Bacok jam 9.27 pagi. Seorang pengawal keselamatan maut selepas tebing setinggi 6 meter runtuh dan menimbus pondok pengawal di Wisma YPR Taman Seputih awal pagi tadi. Terdahulu, bomba menerima laporan berhubung kejadian pada jam 12.54 pagi sebelum operasi menyelamat digerakkan. Menurut Jurucakap Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Kuala Lumpur, mangsa berjaya ditemui di kedalaman 3 meter pada 6.23 pagi dan disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Operasi menyelamat disertai 37 anggota dan pegawai bomba serta pasukan khas operasi taktikal dan penyelamat Malaysia Storm serta unit anjing pengesan K9. Ketika kejadian, mangsa dilapor sedang bertugas dan berada di pondok pengawal. Penguasa kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Muhammad Rizwan Razali ketika ditemui bernama berkata, sebelum kejadian terdapat bongkah batu yang jatuh berhampiran pondok pengawal keselamatan itu pada 8 malam semalam. Difahamkan pengawal keselamatan berkenaan mahu membuat laporan berhubung bongkah batu jatuh itu namun tidak sempat. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan melakukan kerja-kerja menstabilkan tanah selain memasang kanvas di kawasan terbabit bagi mengurangkan risiko runtuhan tanah.
Timbalan Pengarah Kanan Awam Jabatan Kerja Awam dan Saliran DBKL Insinyur Muhammad Ali Paimin berkata, langkah itu merupakan tindakan awal pihaknya memandangkan lot tanah tersebut merupakan tanah persendirian. Kami akan buat tindakan awalan di mana kami akan pihak kontraktor kami akan buang tanah yang didapati akan tak stabil tu untuk kita bagi stabilkan tanah tersebut dan seterusnya kita akan pasang canvas tersebut untuk mengelakkan daripada nanti kalau kejadian hujan lebat lagi akan menyebabkan kestabilan tanah tersebut akan kurang. Dan di samping itu juga pihak DBKL akan mengeluarkan notis kepada pihak landlord lah untuk dia ni untuk tindakan selanjutnya. Pihak kami hanya buat tindakan awalan sahaja. Itu sajalah yang saya boleh nyatakan. Detail nanti akan diserahkan oleh pihak kuasa lain atau? Ya. Sebab ini private lot punya ni, jadi kita kena membantu dari segi tindakan awalan sahaja. Tambah beliau, hasil pemantauan mendapati terdapat rekahan awal dan pihaknya terpaksa membuang bongkah-bongkah batu yang dikuatiri akan mencetuskan lagi runtuhan tanah. Dalam kejadian awal pagi tadi, seorang pengawal keselamatan warga tempatan yang berusia lingkungan 30-an ditemui maut selepas tertimbus sedalam 3 meter selepas batu penahan tebing runtuh dan menghempap punduk keselamatan. Seorang lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes samun barangan kemas bernilai lebih RM1 juta di belakang sebuah kedai emas di Kuala Pilah semalam. Lelaki berusia 50 tahun itu ditahan di Kuala Pilah pada jam 10 malam semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Pilah DSP Syahrul Anwar Abdul Wahab ketika dihubungi bernama berkata, lelaki itu ditahan reman selama 7 hari hingga 10 Mei dan polis sedang mengenal pasti identiti seorang lagi suspek selain penglibatan individu lain. Polis mengesyaki kegiatan samun ini telah dirancang dalam beberapa hari berdasarkan rakaman litar tertutup dari kedai emas tersebut. Terdahulu, DSP Syahrul Anwar berkata suspek tersebut didapati menaiki 2 kereta dengan menggunakan nombor pendaftaran palsu. Dalam kejadian kira-kira 11 pagi semalam, 2 pembekal barang kemas yang membawa 2 beg berisi barangan itu berdepan detik cemas apabila dirompak 2 lelaki bertopeng dan bersenjatakan parang di lorong belakang kedai emas berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Peminjam pembiayaan perumahan dan perniagaan bernilai tinggi dengan tempoh yang panjang antara golongan yang paling terkesan dengan kenaikan kadar dasar semalaman OPR kepada 3%. Bagaimanapun, penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan kenaikan OPR pada situasi ekonomi ketika ini adalah satu keperluan bagi mengawal kadar inflasi negara. Pada sepanjang 1 tahun ini telah meningkat berkali-kali. Jumlah peningkatannya 1.25% daripada 1.75 sekarang sudah jadi 3%. Dan bagaimana kita nak faham impak terhadap peminjam jika seseorang itu meminjam perumahan, rumah berharga 300,000 dan 30 tahun tempoh pinjaman, katakan kadar permulaannya 6%, apabila ia meningkat 1.25%, 7.25%, maka komitmen bulanan telah meningkat hampir RM250 sebulan. Peningkatan sebanyak RM250 sebulan daripada bayaran bulan sebelum ini. Menurut beliau, keputusan Bank Negara menaikkan kadar OPR kepada 3% berbanding 2.75% sebelum ini adalah disebabkan beberapa faktor. Antaranya kadar inflasi yang berada pada kadar rendah iaitu 3.4% berbanding sebelum ini 3.7%. Namun saya melihat faktor utama mengapa Bank Negara menaikkan kadar OPR adalah kerana mengambil situasi semasa ekonomi yang masih lagi kukuh, masih lagi menunjukkan pertumbuhan dan jika ekonomi masih lagi berkembang seperti ini, ada kemungkinan akan masih lagi berlaku peningkatan pinjaman yang boleh menjadikan situasi lebih sukar jika kalau kita lihat di peringkat global pertumbuhan ekonomi sebenarnya semakin perlahan dan ini boleh memerangkap peminjam yang lebih agresif pada masa sekarang untuk meminjam kerana kadar yang rendah
maka di situ Bank Negara mengambil keputusan untuk meningkatkan lagi kadar OPR seiring dengan apa yang Result Persekutuan di Amerika Syarikat lakukan baru-baru ini daripada kadar faedah mereka 4.75% naik ke 5% supaya pada masa yang sama juga menjadikan pulangan atau pelaburan di negara kita menjadi lebih kompetitif. Sementara itu, menurut penganalisis ekonomi Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa INSAF, Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, keputusan itu juga dibuat oleh Bank Negara bagi memastikan nilai mata wang negara tidak terjejas. Apabila berlaku peningkatan kadar faedah di Amerika Syarikat, demi untuk mengawal apa yang kita panggil aliran keluar modal daripada negara kita ke negara Amerika ataupun negara-negara yang menawarkan tingkat kadar faedah yang lebih tinggi, maka Bank Negara Malaysia juga terpaksa mengikut rentak atau bagaimana saya katakan follow the tail demi untuk menahan daripada pengaliran keluar modal daripada negara. Pakar-pakar kewangan turut menasihatkan orang ramai untuk tidak membuat pinjaman atau pembiayaan baharu buat masa ini agar kewangan dapat diurus dengan baik. Selain itu, individu yang berdepan masalah untuk menguruskan pembayaran pinjaman diminta untuk berjumpa pihak bank bagi menstrukturkan semula komitmen kewangan atau mendapatkan khidmat nasihat agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Polisi baru Israel, kematian tahanan Palestin di penjara dijangka meningkat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kecuaian serta keengganan pihak berkuasa Israel untuk menyediakan kemudahan perubatan hingga menyebabkan kematian almarhum Sheikh Kadir Adnan adalah sangat tidak berperi kemanusiaan serta tidak bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mohamed Naim Mokhtar turut menyifatkan kezaliman serta penyiksaan yang diperlakukan kepada tahanan Palestin adalah bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Beliau dengan penuh duka cita merakamkan ucapan takziah ke atas aktivis Palestin almarhum Sheikh Kadir Adnan yang meninggal dunia ketika dalam tahanan di penjara Israel selepas mengadakan mogok lapar 86 hari. Tindakan itu dibuat sebagai tanda protes dan membantah penahanan sewenang-wenangnya pihak Israel terhadap rakyat Palestin serta layanan kejam terhadap tahanan. Semua pihak menurut Datuk Dr. Mohamed Naim perlu menyatakan solidariti dan sokongan kepada rakyat Palestin yang masih dipenjarakan tanpa sebarang perbicaraan. Tindakan rejim Israel jelas beliau wajar dikutuk semua pihak sebagai isyarat jelas masyarakat dunia yang menolak sebarang bentuk kezaliman dan penganiayaan. Sementara itu, gabungan 18 NGO Malaysia menyifatkan tindakan tentera Israel memenjarakan Kadir Adnan tanpa sebarang perbicaraan sehingga mengakibatkan beliau meninggal dunia merupakan satu jenayah yang sangat serius. Setakat ini, seramai 236 tahanan Palestin telah meninggal dunia di dalam penjara Israel dan jumlah itu dijangka meningkat susulan polisi baru Israel yang mahukan lebih ramai tahanan Palestin mati di dalam penjara. Menurut kenyataan itu, Kadir Adnan sebelum ini telah melakukan 5 mogok lapar iaitu pada tahun 2004, 2012, 2014, 2021 dan terakhir pada tahun ini. Tindakan beliau adalah berdasarkan prinsip menolak serta membantah penahanan sewenang-wenangnya terhadap beliau tanpa sebarang perbicaraan. Selepas setiap mogok lapar yang beliau lakukan sebelum ini, Kadir Adnan telah berjaya memaksa tentera Israel untuk membebaskan beliau dari tahanan penjara. Malangnya dan buat pertama kalinya, tentera Israel enggan membebaskan beliau walaupun selepas 86 hari melakukan mogok lapar. Sehubungan itu, gabungan 18 NGO Malaysia turut menyeru semua pihak termasuk kerajaan untuk mengutuk jenayah yang telah dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap warga Palestin yang telah dipenjarakan semata-mata kerana perjuangan untuk memerdekakan negara mereka dari penjajahan yang zalim. 3 rakyat Palestin terbunuh manakala 4 lagi mengalami kecederaan dalam serbuan rejim Israel di Nablus. Zionis mendakwa 2 daripada mangsa yang dibunuhnya terlibat dalam pembunuhan 3 pendatang Yahudi 7 April lalu.
Israel mendakwa dua daripada rakyat Palestin yang dibunuh iaitu Hassan Khatnani dan Ma'id Mitsri adalah anggota Hamas, manakala seorang lagi mangsa dikenal pasti sebagai Ibrahim Hura. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, identiti dua daripada mangsa yang terbunuh pada mulanya sukar untuk dikenal pasti kerana mengalami kecederaan teruk di bahagian muka. 4 mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital. Serbuan tentera Zionis di Nablus juga menyebabkan lebih 150 rakyat Palestin, termasuk kanak-kanak, menjadi mangsa gas pemedih mata. Dalam pada itu, laung takbir mengiringi jenazah mangsa yang diusung ratusan rakyat Palestin di Hospital Rafidia. Sepanjang tahun 2023, tentera Israel dan pendatang haram Yahudi telah membunuh 110 rakyat Palestin, di mana 20 daripadanya adalah kanak-kanak. Perkembangan konflik di Sudan. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam tindakan kumpulan bersenjata menyerbu bangunan atasye kebudayaan Arab Saudi di Khartoum. Dalam satu kenyataan yang dilaporkan agensi berita Anadolu, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam mengecam pencerobohan kumpulan bersenjata yang bertindak memusnahkan peralatan dan kamera serta merampas sebahagian asetnya Selasa lalu. OIC juga menyeru agar keganasan di Sudan ditamatkan, menghormati misi diplomatik dan menyediakan perlindungan yang diperlukan untuk para diplomat. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengakui gagal mencegah peperangan daripada berlaku di Sudan. Ini kerana walaupun beberapa gencatan senjata diumumkan, termasuk gencatan senjata 7 hari bermula hari ini, ia dilihat masih rapuh. Menurut beliau, negara seperti Sudan tidak mampu untuk menghadapi perebutan kuasa yang membawa kepada peperangan. Sudan tidak mempunyai kerajaan yang berfungsi sejak Oktober 2021 apabila tentera menggulingkan kerajaan sementara dipimpin Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan mengisytiharkan darurat. Pertempuran berdarah tercetus pada 15 April lalu setelah berlaku perebutan kuasa antara tentera kerajaan pimpinan Abdel Fattah al-Burhan dan timbalannya Muhammad Hamdan Daglo yang kini memimpin tentera paramiliteri RSF. Dalam pada itu, gencatan senjata 7 hari di Sudan yang bermula hari ini dilihat gagal. Ia setelah masih berlaku pertempuran yang masuk hari ke-20 berturut-turut. Ibarat mencurah air di daun keladi, usaha pemimpin dunia termasuk PBB agar kedua-dua pihak menghentikan pertempuran tidak berhasil. Penduduk di Khartoum melaporkan masih terdengar letupan kuat dan bunyi tembak-menembak menjelang subuh, walaupun gencatan senjata sepatutnya berkuat kuasa selepas tengah malam 4 Mei. Semalam, tentera Sudan dilapor bersetuju untuk meneruskan gencatan senjata selama 7 hari. Bagaimanapun, menurut laporan media terkini, pasukan separa tentera RSF masih tidak memberikan persetujuan. Sejak pertempuran tercetus 15 April lalu, lebih 550 nyawa melayang, manakala hampir 5,000 cedera. Media bagaimanapun melaporkan angka kematian sebenar berkemungkinan lebih tinggi daripada angka rasmi yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Sudan. Seorang wanita Thailand berhadapan 14 pertuduhan membunuh setelah didakwa meracun mangsa-mangsa penipuannya. Kes pembunuhan bersiri itu adalah antara terburuk dalam sejarah negara Gajah Putih itu. Menurut pihak polis, tertuduh Sararat Rangsi Wuttaporn telah memperdaya 15 mangsa dan mengambil wang mangsa secara tidak sah sebelum memberikan mereka pil mengandungi racun sianida yang didakwa ubat herba. Daripada 15 mangsa, hanya seorang yang terselamat. Turut berdepan pendakwaan penipuan suaminya yang merupakan seorang pegawai tinggi polis. Polis masih menyiasat jumlah keseluruhan wang yang dicuri tertuduh, namun jumlahnya dianggar melebihi ratusan ribu baht. Sararat yang kini mengandung 4 bulan didakwa atas 14 pertuduhan membunuh dan 1 percubaan membunuh. Polis masih menyiasat 3 kes lain yang dipercayai ada kaitan dengan jenayah yang dilakukan wanita itu.
Kejohanan menembak terima penyertaan paling ramai. Alhamdulillah, bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meluangkan masa meninjau kejohanan menembak Royal Malaysia Police 2023 Level 3 di Kelab Menembak Sasaran Syapadu KMSS di Putrajaya. Beliau yang diiringi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin turut melawat fasiliti di KMSS iaitu Rumah Kelab, Gantes dan Lurah Menembak. Kejohanan itu berlangsung selama 7 hari hingga Ahad ini dan bakal dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kejohanan menembak yang menerima penyertaan peserta paling ramai. Selain disertai 787 peserta, kejohanan Level 3 yang pertama kali dianjurkan di Malaysia itu juga berjaya menarik penyertaan peserta dari luar negara antaranya Indonesia, Thailand, UAE, Hong Kong, Singapura dan Filipina. Hubung kadar caruman majikan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dinaikkan kepada 20% menerima pelbagai reaksi umum. Menurut pengasas HR Consultancy Ahmad Shakir Sharum, beliau secara dasarnya bersetuju jika objektif cadangan itu bertujuan menambah tabungan dalam KWSP, namun ia perlu dilihat secara menyeluruh dan memerlukan kaedah yang lebih mampan. Ahmad Syakir berkata beliau yakin ramai majikan yang tidak bersetuju dengan cadangan itu, terutama sektor PKS yang kembali pulih dalam transisi endemik selepas lebih 2 tahun bergelut daripada impak COVID-19. Bagi majikan, perubahan itu akan memberi kesan kos langsung yang lebih tinggi dan terpaksa menanggung kerugian dalam perniagaan. Tapi pandangan saya secara peribadi, saya rasa kita kena pandang dari sudut yang lebih besar sebenarnya. Mungkin dari sudut short term mungkin dia solve the problem lah. Tapi dalam masa yang sama kita takut nanti apabila majikan ni bila dia tengok dia kena tanggung kos yang lebih. Jadi takut the cost of doing business pun akan bertambah. Jadi apabila the cost of doing business ni bertambah, jadi macam mana dia nak cover cost tu, dia naikkan harga barang. Bila dia naikkan harga barang, dan dia jadi pusingan dia tu jadi harga barang akan naik. Jadi dia tak selesaikan masalah lain pula. Ahmad Syakir berpandangan kerajaan perlu menyelesaikan beberapa isu yang berbangkit pada masa ini. Antaranya, isu majikan yang tidak membuat caruman kepada pekerja selain gagal melunaskan gaji minima pekerja meskipun perkara itu sudah diwartakan. Menurutnya, beliau menerima rungutan daripada sesetengah pekerja yang meluahkan majikan mereka tidak membuat caruman KWSP sedangkan gaji sudah ditolak. Beliau berkata, selain menguatkuasa gaji minima, tumpuan kerajaan juga perlu diberikan untuk menambah baik ekonomi negara. Usaha itu sekaligus akan melonjakkan aliran tunai pekerja yang seterusnya dapat menyokong gaji dan faedah yang lebih baik kepada pekerja. Dalam isu ini, saya berpendapat fokus patut diberikan dalam memperbaiki ataupun menaikkan ekonomi kita. Kena ada boost ekonomi kita supaya apabila ekonomi kita bertambah baik, majikan akan dapat menawarkan pakej upah yang lebih kompetitif. Jadi bila pakej upah ni dia lebih kompetitif, of course kita punya EPF semua pun akan naik secara automatik. Jelas beliau, sekiranya majikan patuh dan tidak culas kepada pembayaran KWSP pekerja, ia akan menaikkan dana tabungan KWSP mereka. Walaupun impaknya nampak perlahan, namun kaedah itu dilihat lebih lestari dan mampan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan memerlukan sekurang-kurangnya seminggu lagi untuk memadamkan kebakaran di tapak pelupusan sampah di Beris Lalang Bacok seluas 15.4 hektar yang tercetus sejak 25 April lalu. Pengarahnya Jainal Elias Zainal Madasin berkata, operasi itu berdepan cabaran di mana sumber bekalan air terletak jauh daripada kawasan berkenaan selain ia turut dikelilingi tanah gambut yang mudah terbakar. Tambah Zainal, kerja-kerja pemadaman sepanjang 24 jam giat dijalankan kira-kira 50 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bacok dan BBP Tok Bali dan pekerja-pekerja syarikat kontraktor pelupusan sampah
Turut digunakan aset-aset jentera berat dan pam hidrosub berkuasa tinggi. Macam anaconda besar tu, dia punya hose, dapat air daripada terbuka, air tu kena secukup-cukupnya. Tak boleh kurang. Kalau kurang tak sampailah air tu kan. Distance dia pun dekat 1000 kaki lah. 1000 kaki sampai di atas tu. Ini air kita banyakkan. Kita banyak supaya air tu dilembabkan atau dibanyakkan dalam sampah tu. Selain daripada jentolak dia pada syarikat tu, dia punggah ke, dia alihkan tempat yang dah kita padam. Itu cara kita. Ataupun kita buat fire break. Dia buat fire break tu kita alihkan air banyak di sana. Mengulas lanjut, Zainal berkata pihaknya percaya kebakaran di kawasan itu disebabkan oleh cuaca panas melampau yang melanda Kelantan sejak kebelakangan ini kerana musim peralihan monsun. Zainal turut menasihatkan orang ramai supaya mengelak dari melakukan pembakaran terbuka kerana api boleh merebak dengan cepat sehingga membahayakan kawasan sekeliling. Sehingga April tahun ini, JBPM menerima 575 kes kebakaran terbuka di seluruh negeri dengan tertinggi melibatkan daerah Bacok, diikuti Kota Baru dan Tumpat. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.